KPM. Wahai bondaku, bondaku, si ikan kaloi. Cantiknya. Tapi ini bukan ikan kaloi, ini ikan koi. Hai, apa khabar adik-adik? Anda sedang menonton slot tahap 2 di Didik TV KPM bersama saya Syamira Nazir. Hari ini kawan-kawan, selama setengah jam kita akan belajar mata pelajaran pendidikan seni visual dengan tajuknya Bahasa Seni Visual. Tapi apa kaitan yang kita nak belajar dengan ikan koi saya ni? Cantik kan? Nak tahu apa? Nanti kita akan tanya cikgu. Tapi sebelum itu, suka untuk Mira perkenalkan jurubahasa isyarat yang bersama dengan kami hari ini di studio, iaitu Cikgu Siti Zubaidah. Hai Cikgu, apa khabar? Baiklah, Cikgu dari SK Pendidikan Khas Kuantan, Pahang. Terima kasih Cikgu Siti kerana bersama dengan kami untuk hari ini. Baiklah kawan-kawan, inilah masanya saya bersama dengan bukan guru biasa-biasa, tapi Cikgu hari ini ada tagline dia sendiri. Tagline apa? Sayalah guru pendidikan seni anda. Betul tak? Saya bersama dengan Cikgu Muhammad Sukri atau Cikgu Syu. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, baik. Sihat. Mira sihat ya? Sihat Cikgu. Cikgu betul Cikgu Betul, itulah tagline saya. Cuba Cikgu buat sekali tu. Cikgu Syukri Hasan, guru pendidikan seni anda. Macam tu lah. Baiklah Cikgu. Baiklah Cikgu, hari ni kita nak belajar tentang bahasa seni visual. Apa yang dia masukkan tu Cikgu? Okey. Memandangkan Mira dah tunjukkan gambar ikan koi dulu. Jadi cikgu nak kongsikan pembelajaran kita pada hari ini. Selain daripada minat dan bakat, kita juga kena ada pengetahuan berkaitan dengan bahasa seni visual. Jadi cikgu nak terus kepada slide dalam perkongsian cikgu pada hari ini. Kita boleh tengok slide kita. Baik Cikgu. Tekan bawah Cikgu. Boleh. Okey. Okey. Kita tengok slide kita yang pertama. Tajuknya bahasa seni visual. Okey. Tajuk ni agak besar Mira. Dia merangkumi daripada tahun 1 sehingga tahun 6 dan terus ke sekolah menengah. Maksudnya murid-murid mana yang belajar pendidikan seni ni secara tak langsung dia perlu belajar bahasa seni visual. Apa tu bahasa seni visual? Bahasa seni visual ni merupakan satu daripada 4 modul utama KSSR Pendidikan Seni Visual. Yang mana bahasa seni visual ni merujuk kepada istilah khusus yang terdapat dalam bidang pendidikan seni visual. Okey, kalau kita tengok mata pelajaran lain, contohnya matematik. Okey, murid belajar istilah seperti tambah, tolak, darab, bahagi, pecahan, peratus. Jadi pendidikan seni pun ada istilahnya. Okey, kita tengok yang mana bahasa seni visual ni terbahagi kepada 2 komponen utama. Yang pertama unsur seni, yang kedua prinsip rekaan. Yang mana unsur seni merupakan asas kepada pengetahuan seni. Maksudnya sebelum kita nak buat apa-apa karya seni, nak tak nak kita kena tahulah. Okey, contoh kalau kita nak melukis ke, nak buat catatan ke, kita kena ada pengetahuan asas berkaitan dengan pendidikan seni. Kemudian yang kedua, prinsip rekaan ialah asas pengolahan unsur seni. Bila dah tahu unsur seni, macam mana kita nak olahkan unsur seni itu dalam sesebuah karya. Okey, seterusnya kita tengok bahasa seni visual ni dia pecah pada 2 tadi. Yang mana yang pertama, unsur seni ada 6: garisan, jalinan, bentuk, warna, ruang dan rupa. Manakala
prinsip rekaan ada kepelbagaian, pergerakan, penegasan, kesatuan, irama, harmoni dan kontra. Okey, seterusnya kita tengok yang pertama dulu, unsur seni. Okey, pecahannya seperti yang cikgu sebut tadi, yang mana yang pertama ialah garisan. Garisan ni kita kata unsur seni yang asas, yang paling utama. Kebanyakan karya seni kita hasilkan, kita mulakan dengan garisan. Betul. Daripada garisan tu tadi, dia akan menghasilkan rupa, bentuk, tone. Okey. Baik. Yang mana garisan ni kalau kita tengok, dia sambungan antara dua titik atau lebih. Daripada titik A pergi titik B, dia jadi satu garisan. Sama ada garisan lurus, melengkung, beralun dan sebagainya. Baik. Okey. Kedua, rupa. Okey, rupa ialah garisan luar sesuatu objek. Okey, pertemuan titik hujung dengan titik mula. Maksudnya daripada garisan tadi, kita hasilkan rupa. Seperti mana yang kita lihat dalam video yang pertama tadi, bagaimana penghasilan karya lukisan ikan koi itu. Okey, fungsinya untuk menghasilkan corak, lambang ataupun logo, tipografi. Okey, mana rupa ni ada dua. Satu rupa organik, satu rupa geometri. Okey. Baik, cikgu. Seterusnya, kita tengok bentuk. Okey, tadi rupa, sekarang bentuk pula. Daripada rupa tadi, kita olah lagi untuk menghasilkan bentuk. Okey, bentuk ni kita kalau tengok contoh macam dekat tangan cikgu ni lah. Okey, ini bentuk. Okey, kita boleh tengok dalam pelbagai Dimensi. permukaan. Ya, dimensi. Dia 3 dimensi. Baik. Okey, mempunyai struktur, jisim, isi padu dan lebih daripada satu permukaan. Yang mana bentuk ni terbahagi kepada dua. Satu bentuk konkret, satu bentuk ilusi. Yang ini konkret. Kalau dalam lukisan, contohnya kat sebelah cikgu ni, ataupun kat depan-depan tu, itu bentuk ilusi. Kita boleh tengok tapi tak boleh pegang pun. Betul. Okey. Kemudian jalinan. Jalinan ialah kesan yang terdapat pada sesuatu permukaan. Contohnya pada karya murid ni, cikgu pegang Mila boleh pegang. Boleh, cikgu. Cuba rasa permukaan tu. Yalah, cikgu. Rasa Okey, lah. yang tu jalinan sentuh. Okey. Kalau dalam lukisan, jalinan tampak. Jalinan sentuh, kita boleh sentuh, cikgu ya? Ya, betul. Kita boleh rasa permukaan tu. Okey. Kemudian ruang. Okey, ruang jarak antara objek yang wujud di alam nyata atau di dalam karya seni visual. Contohnya kalau ruang ilusi, contoh gambar burung di depan tu kan. Itu ruang ilusi yang mana kita boleh tengok je, tapi kita tak boleh pergi pun ke dalam tu. Kalau ruang nyata tu, contoh jarak antara kita ni. Ini ruang nyata. Baik. Dan yang terakhir, warna. Warna ialah tindak balas cahaya ke atas sesuatu permukaan. Okey, warna ni dia ada tiga kumpulan. Warna asas, warna sekunder dan warna tertier. Warna asas merah, kuning dan biru. Baik. Okey, itu sedikit penjelasan. Tentang unsur seni kan, cikgu? Ya, unsur betul. yang ada dalam ni. Okey, Baik, cikgu. komponen Tadi kan cikgu sentuh tentang garisan. Kalau lah macam saya ni nak buat lukisan titis-titis hujan. Okey. Itu macam mana? Yang tu agak-agak kita guna garisan apa tu? Tahu tak? Titis hujan dia turun. Garis lurus lah, cikgu Lurus, betul. Tapi tak sesuai sangat. Mungkin kita boleh tambah lagi garisan tu untuk kita hasilkan garisan titik-titik. Garisan titik-titik namanya. Okey. Cikgu. Mira perasan tak kalau kita tengok pada bendera Malaysia kan? Ya. Ada warna. Betul. Kumpulan warna apa yang terdapat pada bendera Malaysia? Ada warna merah, warna putih, warna biru, warna kuning. Ini kalau tengok warna-warna ini, Yang tiga tu yang utama tiga tu. utama tu. Kalau apa tiga tu? utama, tiga warna utama warna putih. Okey, putih tu kita tak kira. Okey, sebab warna dia- merah, Okey. warna kuning, Ya. warna biru. Itu kumpulan warna apa tu? Ini tiga ni merupakan kumpulan warna asas, cikgu. Betul. Okey. Pandai. Nah, cikgu bagi satu bintang terima untuk Mira. kasih, cikgu. Okey, cikgu. Ada soalan lagi ke, cikgu? Setakat ni? Cikgu kata rasa-rasa nak tanya lagi satu boleh? Boleh, silakan, cikgu. Okey, kalau kita tengok lukisan perspektif, tahu tak lukisan perspektif? Okey. Yang ada jarak dekat dan jarak jauh. Kita gunakan unsur seni apa tu? Kalau ada perspektif unsur seni yang tengok gambar tu ada perspektif kerana adanya unsur ruang. Betul, baiklah. pandai. Nah, satu lagi cikgu bagi. Satu bintang lagi. Terima kasih, cikgu. Baiklah kawan-kawan, saya dah dapat bintang. Kalau macam tu kita nak berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali semula selepas ini. Didik TV KPM.
Hai kawan-kawan, saya merupakan unsur seni jalinan. Nama saya Jalinan Sentuh. Baiklah kawan-kawan, kita dah belajar tentang unsur seni. Untuk segmen ini kita nak bereksploitasi pula tentang seni-seni kan cikgu kan? Ya, betul. Eksplorasi seni. Jadi Yes. apa yang kita nak lakukan sekarang cikgu? Okey, sebelum kita pergi pada kita punya eksplorasi seni, Baik. cikgu nak teruskan dengan bahasa seni visual. Komponen yang kedua iaitu prinsip rekaan. Okey, jom kita tengok slide. Jom. Okey, ini dia ada 7. Okey, kita tengok yang pertama dulu, harmoni. Okey, harmoni ialah hasil pengulangan unsur seni yang sesuai dan seimbang. Contohnya macam karya kat depan kita ni, kalau kita tengok, kalau kita nampak ceria, maksudnya ada prinsip rekaan harmoni di situ. Penggunaan warna yang pelbagai. Okey, kemudian seterusnya kontra. Okey, kontra ni unsur seni yang bertentangan dalam karya. Maksudnya mungkin ada bentuk yang besar, ada yang kecil, ada kumpulan warna asas, mungkin ada juga kumpulan warna sekunder. Okey, jadi itu yang dikatakan kontra tadi. Sifatnya bertentangan ataupun berlawanan. Seterusnya yang ketiga, penegasan. Apa tu penegasan? Unsur seni yang menonjol. Contohnya macam cikgu lah sekarang kan. Apa yang nampak menonjol di diri cikgu ni? Mungkin cermin mata. Mungkin lah, ataupun name tag begitu. Okey, unsur seni menonjol atau berlainan yang wujud secara ketara dalam sesebuah karya seni. Okey, contoh kalau kita tengok karya seni yang cikgu bawa ni Mira. Ni cikgu. Ada, kalau Mira tengok catatan di sebelah cikgu ni, apa yang paling menonjol? Oh, burung tu lah cikgu. Burung Itulah kakak dia. tua. Jadi kat situ dah wujudnya prinsip rekaan penegasan tadi. Kita nak tonjolkan burung tu. Baik. Okey, seterusnya kita tengok kepelbagaian. Gabungan pelbagai unsur seni dalam sesebuah karya. Maksudnya di sini dia ada pelbagai jenis garisan, ada pelbagai jenis rupa, ada pelbagai bentuk, warna dan sebagainya. Maksudnya kita gabungkan dalam satu. Contoh, cikgu membawa banyak karya kan. Jadi boleh tengok karya di bawah sana tu, karya origami bersama dengan capan. Ada pelbagai saiz origami tu. Itu kita kata kepelbagaian tadi. Oh, baik Okey. cikgu. Seterusnya, imbangan. Bila sebut imbangan ni, apa yang terlintas dalam kepala kita? Imbangan maksudnya dia kena sama berat, dia tu kena Ya, sama. betul. Dia seimbang, maksudnya Seimbang. sama berat. Tapi dalam lukisan ataupun catatan ataupun dalam karya seni, tak semestinya mesti sama berat. Kita boleh je kata belah kiri atau kanan, mana-mana yang berat pun tak ada masalah sebenarnya. Sebab dia bahagi kepada dua. Yang mana satu tu imbangan simetri, sama berat kiri kanan. Dan satu lagi imbangan tidak simetri. Maksudnya tak sama berat. Okey. Kalau tengok pada slide kita tu, kita tengok gambar bintang kan. Bintang tu sama kiri kanan dia. Manakala gambar lukisan burung tu tak sama. Okey, jadi imbangan ni maksud kesamaan, kesepadanan dari segi berat, kedudukan, tumpuan. Dan mana imbangan ni merujuk kepada komposisi dalam sesebuah karya seni. Okey, seterusnya kesatuan. Okey, penyatuan atau gabungan unsur seni untuk menghasilkan karya berdasarkan tema ataupun tajuk. Mana kita pilihlah. Contoh kalau kita nak buat poster Hari Merdeka, temanya Merdeka. Sudah tentulah ada ciri-ciri Malaysia di situ. Betul. Okey. Ada patriotik, patriotiknya di situ. Betul, pandai Mira ni. Okey, cikgu. Okey. Seterusnya, ritma dan pergerakan. Ni yang terakhir lah. Maksud ritma dan pergerakan ni dalam karya seni ni, bila kita hasilkan karya seni, kita nak wujudkan, contohnya kalau kita nak melukis angin, kita gunakan apa? Kita gunakan unsur seni garisan. Garisan mungkin kita boleh buat garisan tu yang beralun ataupun yang melingkar untuk menggambarkan angin tadi. Ada tiupan angin dekat situ. Ya, nampak ada pergerakan. Kalau tengok pada slide kita tu, contohnya macam air laut tadi tu, ataupun kita nampak ular yang melingkar tu, ada pergerakannya di situ. Baik, cikgu. Okey. Jadi Mira, bila kita dah belajar bahasa seni visual, apa itu bahasa seni visual, yang mana setiap karya seni yang dihasilkan, nak tak nak, semestinya perlu ada bahasa seni visual. Sama ada unsur seni ataupun prinsip rekaan. Makanya cikgu nak ajak Mira kita buat aktiviti. Wow, boleh cikgu? Okey, kita nak explore penggunaan alat dan bahan untuk kita hasilkan lukisan. Boleh. Okey. Cikgu rasa lukisan paling senang. Jadi untuk itu cikgu nak Saya pilih dulu. Yes, cikgu kebetulan memang ada bawa gambar ni, ada 3 gambar. Okey, yang ni kita panggil dia objek alam. Objek alam. Sama ada tumbuhan ataupun haiwan ataupun orang kan. Kemudian kita ada juga objek buatan manusia. Contohnya macam meja, macam kertas, macam pembaris. Tapi
Sebab cikgu dah print 3 ni, cikgu nak Mira pilih satu. Satu daripada 3 tu. Daripada 3 ni pilih satu untuk kita hasilkan lukisan. Okey, kawan-kawan mana satu antara 3 ni? 1, 2, 3. Nak yang mana? Nak yang tengah-tengah ke? Saya tahu cikgu. Pilih. Saya nak pilih yang sama macam baju saya. Oh, kebetulan sangat. Ini dia pilihan Mira. Buah apa ni? Buah mangga. Ya, buah mangga. Tapi dekat baju tu buah apa tu? Buah lemon. Buah lemon boleh lah. Okey, warna silakan. sama. Boleh lah. Okey. Okey, jadi cikgu nak Mira aplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam karya lukisan Mira tu. Okey, boleh cikgu. Okey, yang ni kita gunakan dipanggil teknik imitasi. Peniruan. Maksudnya kita melukis dengan kita meniru objek alam. Okey, boleh. Okey. Kalau dah bersedia, pilih pensel mana yang berkenan untuk Mira hasilkan lukisan. Saya nak pilih ni lah cikgu. Boleh tak cikgu? Pensel warna ada di sana? Pensel warna ada. Okey, boleh gunakan pensel, pen ataupun pensel warna. Okey. Yang ni kita panggil dia media kering. Media kering maksudnya tak ada elemen air lah, campur air tak ada. Kalau media basah tu yang menggunakan air ataupun cat minyak. Macam ni saya terus ikut dengan pen marker ni ke cikgu? Mira lukislah, tengok gambar tu, perhatikan dia punya komposisi. Berbalik kepada kita punya prinsip rekaan tadi kan, timbangan. Dia ada komposisi. Jadi Mira bolehlah mula melukis. Baiklah kawan-kawan. Aplikasikan pengetahuan bahasa seni tu. Okey, boleh. Okey. Garisannya, rupanya. Saya ikut ni tahu kawan-kawan. Saya tiru ni tiru. Okey, cikgu pun nak melukis jugalah sambil-sambil tengok Mira melukis tu, cikgu pun nak melukis juga. Saya pun nak buat. Kalau Mira objek alam, cikgu pun samalah. Cikgu buat benda yang mudah je, yang senang-senang je. Okey. Saya buat buah mangga ni, lepas tu kan cikgu, tadi antara salah satu unsurnya kena seimbang. Ya, betul. Jadi kalau seimbang tu, gambar ni kenalah berada kat tengah-tengah. Betul. Betul tu. Saya buat macam ni lah. Pandai. Okey. Mira, ni cikgu nak kongsikan sedikit sambil-sambil kita buat kerja ni, kita buat karya ni. Okey. Sebenarnya bahasa seni visual ni dia merupakan satu tajuk besar tau. Yang mana daripada tahun 1 sehingga tahun 6 murid perlu belajar dan perlu tahulah sebelum dia nak menghasilkan satu-satu karya tu. Okey, jom. Maksud cikgu saya boleh warna ke cikgu? Boleh. Ada pensel warna tu. Mira tengok warna apa yang sesuai. Cikgu rasa Mira tiru saja gambar tu. Nama pun teknik imitasi. Jadi untuk lebih mudah tiru saja. Okey. Untuk warna ni kan cikgu, warna pun main peranan juga. Betul. Tadi kita dah belajarkan, ingat tak? Warna asas ada 3 kan? Betul. Merah, biru, kuning, kemudian warna sekunda. Okey, warna sekunda ni Mira, dia adalah campuran daripada warna asas. Okey, merah campur biru akan jadi merah campur biru merah campur biru akan jadi ungu. Ya, betul. Ungu. Okey. Kemudian kuning campur dengan biru. Kuning campur biru akan jadi hijau. Ya, betul. Dan satu lagi. Ya, cikgu. Merah campur kuning. Merah campur kuning akan jadi jingga. Betul, pandai. Satu lagi bintang cikgu lagi. Wah, terima kasih. Okey, dapat menjawab dengan sangat tepat. Betul, itu dia. Jadi, kita dah belajar 2 lah. Satu warna asas, satu warna sekunda. Okey, kalau warna tertia tadi, warna tertia ni dia gabungan antara warna asas dan juga warna sekunda. Dapatlah warna tertia. Antara contoh warna tertia macam mana cikgu? Contohnya macam kuning kehijauan, macam tu. Macam tu. Merah kejinggaan. Maksudnya dia ada campuran warna. Okey, kalau macam ni saya nak letak warna hijau sikit. Warna-warna ni pun menunjukkan kalau ada bayang kan cikgu kan? Bayang tu boleh. Jadi kalau gambar tu yang macam nak tunjuk ada unsur cahaya dekat situ, di bahagian belakang yang terlindung tu gelaplah sikit. Ya, betul. Tu penting tadi. Masa kita dengan garisan saja Mira, kita boleh menghasilkan tone. Dan juga warna, penggunaan warna contohnya warna panas, warna sejuk, okey, warna yang lebih gelap juga boleh menghasilkan tone. Macam tu. Okey, misal-misal warna ni. Okey, jadi kalau murid-murid di sekolah, bila aktiviti mewarna ni lah yang paling murid-murid suka sebenarnya. Kenapa cikgu? Sebab kalau lukisan tanpa warna dia agak sedikit bosan. Betul. Tapi bila kita masuk je warna, terus dia jadi ceria. Okey, yang mana bila dah ceria tu, secara tak langsung kita dah gunakan prinsip rekaan harmoni. Ada harmoninya kat situ. Ya, betul. Tengok ni cikgu, betul ke daun ni kan cikgu, saya tambah-tambah sikit warna biru dekat daun ni. Boleh. Tak ada masalah. Teruskan. Masalah kan. Nanti kalau ada silap kat mana-mana sikit tu, macam biasalah kalau di kelas pun cikgu akan
bantu murid untuk buat pembetulan pada hasil karya. Sebab kita nak murid hasilkan karya yang terbaik. Okey, berdasarkan pengetahuan sedia ada. Contoh macam hari ni kita dah belajar bahasa seni. Jadi murid perlu aplikasikan pengetahuan bahasa seni itu dalam karya seninya. Betul. Adik-adik penting tau mewarna ni kan. Jadi jangan takut nak warna comot ke apa, tak apa. Kan cikgu? Ini contoh karya cikgu. Okey, cikgu tak gunakan cantiknya. warna, jadi cikgu nak guna teknik garisan saja. Unsur seni yang pertama iaitu garisan. Kita tengok apa akan terhasil tu nanti. Boleh cikgu tunjuk sikit lagi cikgu. Lagi sekali cikgu tunjuk. Kawan-kawan kat rumah nak tengok macam mana. Paus paruh ni tak siap lagi. Belakang tu cikgu menggunakan unsur garisan lah. Unsur seni garisan. Unsur seni Dan garisan garisan ni sebenarnya dia ada pelbagai. Garisan ni ada banyak. Okey, kita boleh buat garisan tebal, garisan nipis, okey, garisan beralun, garisan melengkung, garisan silang pangkah, garisan melingkar, berpancar, garisan berduri, garisan zigzag. Bergantung lah kan. Sebenarnya banyak atas pilihan kita. Garisan mana yang kita nak pilih untuk kita sesuaikan dalam sesebuah karya kita. Okey. Saya punya pun nampak macam dah nak siap dah ni. Sambil-sambil saya warna-warna ni. Cikgu pun tengok Mira dah laju tu, cikgu nak kejar juga lah. Nak siapkan juga. Sambil-sambil saya mewarna ni kawan-kawan, mesti anda semua kat rumah nak tengokkan macam mana hasil akhir Mira punya dengan Cikgu Syuk punya kan. Betul. Nak tahu jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami hingga ke penghujungnya hanya di slot tahap 2. Di mana Cikgu? Didik TV KPM. Jom Cikgu, kita sama warna. Jom. Teruskan. Didik TV KPM. Assalamualaikum, nama saya Nur Amin Safia. Ini projek seni saya. Projek ini bertajuk Cek Lebah dan Madu. Projek ini memerlukan bahan seperti kertas lukisan untuk membuat kotak, pen warna, pen, pensel, gunting dan warna pensel. Di projek ini terdapat beberapa bahasa seni visual seperti bentuk, warna, harmoni, rupa dan kepelbagaian. Sekian, terima kasih. Kawan-kawan, jom masuk ke kelas. Kita belajar pendidikan seni visual hari ini untuk murid-murid tahun 6. Baiklah cikgu, saya dah mewarna-warna tadi. Inilah masa untuk kita tunjuk kita punya kita nak tengok hasil hasilnya. kita. Okey, kita boleh tunjuk sama-sama cikgu. Okey, satu, dua, 3. Wah, cantiknya. Ini saya punya. Okey, ini cikgu punya. Ini Cikgu Syuk punya. Hebatlah cikgu. Baik cikgu, boleh tak cikgu terangkan pula untuk segmen ni apa kita nak buat? Okey, segmen ni kita lebih kepada apresiasi seni. Maksudnya kita nak menghargai karya seni. Okey, kalau di sekolah kita ajar murid-murid menghargai karya sendiri, karya orang lain dan juga alam ciptaan Tuhan ni. Okey. Jadi cara bagaimana untuk kita menghargai karya kita ni? Kita kena simpan elok-elok. Okey, mungkin kita boleh tampal lah di atas kertas keras. Okey, kalau kita ada modal yang banyak, kita boleh saja framekan cantik-cantik. Gantung kat rumah kita. Betul. Nanti kalau karya tu dah banyak, boleh kita buat galeri. Wah, betul lah cikgu. Kita boleh jual. Boleh jual. Boleh menjadi pendapatan. Okey. Jadi Mira, untuk tu cara macam mana kita menghargai, kita tampal lah kita punya karya ni di atas kertas keras. Okey, jadi Mira pilihlah nak ambil yang mana. Kalau macam saya rasa adik-adik dekat rumah mesti masing-masing ada gam dekat rumah kan cikgu? Ya, betul. Okey, Mira tampal dulu. Lepas ni cikgu ada sedikit orang kata apa, penjelasan untuk Mira punya karya tu bersama cikgu. Okey, kita tampal dulu. Okey, cikgu gunakan ni lah pita pelekat dua muka. Saya tampal dekat sini. Okey. Nak tampal tu kena hati-hati.
Okey. Baik cikgu. Ya. Untuk murid-murid yang dekat rumah kan cikgu, Ya. yang macam guna gam yang macam Mira ni, senanglah. Tapi kalau nak betul. tampal ni pun jangan macam basah-basah terus tampal kan cikgu. Tak boleh. Kalau kita buat catatan tak sesuai lah. Biar dia kering, betul-betul kering, baru kita tampal. Okey. Kalau yang macam yang menggunakan pita pelekat yang macam cikgu shoot tu, Boleh juga, Boleh tapi jugalah. gunakan masanya biar dia kering lah. biar kering maksudnya. juga. Tapi kena hati-hati. Kalau macam ni lukisan tak ada masalah. Kita boleh tampal terus je. Okey. Tapi kena hati-hati kan cikgu sebab guna gunting. Ni satu lagi, kita nak terapkan bahasa seni visual imbangan. Pastikan seimbang Mira bila kita nak menampal tu agak-agak je lah. Sebab cikgu Syukri lain. Saya ada kuasa. Kuasa agak-agak. Kuasa agak-agak, nak tampal ya? pun agak-agak je. Agak-agak sama tu okey lah. Agak sama ya. Okey. Ah. Saya pun agak-agak je sama. Okey. Oh, Yes. okey. Lepas tu kita tampal. Alhamdulillah. Siap dah kita punya karya Siap. Okey. Wow. Jadi untuk itu kita nak buat sedikit sesi aplikasi bagaimana kita nak olah semula, kita nak tengok balik bahasa seni visual apa yang ada dalam karya kita ni. Okey. Cikgu minta Mira dulu terangkan. Cikgu punya dulu. Okey. Apa yang Mira nampak? Bahasa seni apa yang ada yang paling ketara? Paling ketara. Yang paling ketara cikgu yang paling ketara unsur seni yang saya paling nampak Ya. sekali, garisan. Betul, garisan. pandai. Okey, garisan ada garisan tebal kalau kita tengok. Ada garisan yang nipis. Okey, kemudian ada satu lagi tau. Unsur seni ruang. Perasan tak kat mana? Okey, ada ruang yang lebih terbuka, lebih luas. Ada ruang yang agak sempit. Okey, penggunaan garisan yang halus tu, yang nipis tu, okey, bila kita susun dia rapat-rapat, dia nampak lebih sempit. Betul cikgu. Kemudian ada satu lagi, unsur seni rupa. Rupa apa ni? Rupa ya. Kalau rupa terbahagi kepada dua kan cikgu? Okey. Betul tu. Okey. Ini kalau kita ini nampak seperti apa ni? Nampak seperti tangan, jari-jari, jemari. Jari-jari. Betul. Pandai rupa tangan kita kan? Betul. Okey. Satu lagi dengan penggunaan warna gelap tu tadi dia akan menghasilkan bentuk juga sebenarnya. Betul. Okey, sekarang kita nak tengok karya Mira pula. Okey, Cuba Mira kalau angkat cikgu nak tengok. yang saya punya Kongsikan ni. bersama murid-murid dan penonton di rumah. Okey, boleh cikgu? Saya kongsikan ke cikgu? Okey. Tak apa, cikgu lah. Tadi Mira angkat ni giliran cikgu pula. Okey, cikgu sila cikgu. Okey, kalau kat sini yang cikgu nampak yang pertama garisan. Garisan, Dan Mira menggunakan warna. warna. Okey, warna ada warna jingga, kuning kat situ dan juga hijau. Penggunaan Betul. warna asas dan warna sekunder. Okey, yang mana ada satu lagi unsur sini, ruang. 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 Nampak tak ada dua tu kan? Dua objek depan dan belakang. Jadi dia mewujudkan ruang. Betul. Di situ juga ada prinsip rekaan kontra. Kontra. Betul? Betul. Kontra pada warna. Cikgu, kalau saya kata ada rupa boleh ke cikgu? Ada rupa buah tadi. Rupa organik lah. Organik. Ya, betul. Pandai. Belum rupa sempat organik. cikgu jawab. Dia dah jawab dulu. Baik cikgu. Sebabkan saya dah betul, kita pun dah sampai ke penghujung. Kita dah lakukan macam-macam aktiviti dari awal kelas kita sampai ke pengakhirannya. Sedikit rumusan ringkas daripada Okey, cikgu. rumusan daripada cikgu untuk murid-murid di luar sana, di rumah. Okey, sebelum kita nak menghasilkan karya ni, yang pertama kita perlukan minat. Okey, bakat tak apa, kita boleh asah. Betul. Okey, seterusnya yang paling penting ialah pengetahuan. Seperti yang kita belajar hari ini ialah pengetahuan bahasa seni visual. Bila kita dah mahir bahasa seni visual, insya-Allah kita boleh menghasilkan karya-karya yang lebih menarik dan bermutu. Okey, untuk Mira, cikgu sebenarnya nak bagi Kak Mira memandangkan. Angkat sekali lagi karya tu. Kagum betul cikgu tengok Karya Mira saya. mewarna tadi. Okey. Okey, jadi untuk itu cikgu nak bagi penilaian sikitlah. Silakan Okey, cikgu. cikgu nak bagi. Sebenarnya bila melihatkan karya ni sangat menarik, sangat cantik, adanya bahasa seni visual. Jadi cikgu nak beri Mira 5 bintang. Okey, ambil bintang yang pertama. 1, 2, 3, 4 dan yang terakhir yang kelima. Terbaik. Okey, itu saja. Makan penuh saya dapat cikgu. Ya, betul. Jadi, cikgu, kalau mereka kat rumah cikgu nak kumpul bintang, nak memantapkan lagi pemahaman mereka, kat mana mereka boleh dapatkan mereka sumber? boleh pergi pada portal sumberku. Yang disediakan oleh KPM. Betul, ataupun pelantar delima Ya, pelantar delima. KPM. Yes. Ya. Baiklah. Betul. Terima kasih Cikgu Syu atas Ya, perkongsian sama-sama. ilmu pada hari ini. Diharapkan Okey. memberi manfaat kepada semua murid-murid di rumah. Ada rezeki kita jumpa lagi hanya di slot tahap 2 Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum. Bye.